Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda apakah yang kita perlu lakukan apabila kita menanam stek daripada cabang pokok bergembil yang mana stek cabang kita sebut tumbuh cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang memanjang ataupun menjulur seperti ini. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya ingin mengetahui apakah langkah yang kita perlu lakukan apabila kita menghadapi masalah seperti ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Okey? Jangan skip, nanti anda terlepas langkah-langkah yang perlu anda lakukan. Walau apapun teman-teman, sebelum anda mengikuti terus perkongsian saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, kita teruskan kepada tutorialnya. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan satu set daripada stek tanaman stek cabang pokok bergembil teman ya. Ini adalah stek cabang, okey. Di mana keadaan stek cabang di sini ialah terdapat cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang tumbuh memanjang ataupun menjulur seperti ini. Okey. Jadi di sini saya akan kongsikan kepada anda apakah yang kita perlu lakukan sekiranya kita mendapati stek pada cabang pokok bergembil yang kita tanam itu berlaku seperti ini ataupun apa yang kita perlu lakukan ya. Kebiasaannya teman, antara penyebabnya teman yang apabila pokok bergembil yang kita tanam daripada stek cabang pokok bergembil tumbuhnya cabang seperti ini ya teman-teman, cabang yang menjulur ataupun ranting yang memanjang seperti ini. Ini kebiasaannya disebabkan stek itu kita letakkan di tempat yang tidak mendapat sinaran matahari yang cukup, kawasan terlindung ya. Contohnya kita letakkan di buah-buah rumah ataupun ya kawasan yang tidak mendapat sinaran matahari cukup. Jadi ini adalah antara hasil-hasilnya. Jadi cabang daripada stek kita tanam itu akan tumbuh cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang menjulur atau memanjang seperti ini. Jadi solusinya di sini teman-teman ya, apa yang kita perlu lakukan ialah untuk memperbanyakkan cabang-cabang ataupun ranting-ranting baru yang akan tumbuh pada stek cabang pokok bergembil kita ini yang teman-teman ya. Kita hanya perlu melakukan pemangkasan, okey? Kita perlu melakukan pemangkasan kepada stek cabang pokok bergembil ini, okey? Jadi apa yang kita perlu pangkas teman-teman? Yang pertama teman, pasti kita menyediakan bahan, okey? Ataupun peralatan untuk kita melakukan pemangkasan ataupun pempruningan. Apa yang kita perlu pangkas ataupun kita pruning, kita potong atau pangkas saja cabang yang menjulur memanjang ini. Okey, bismillah, kita potong saja, okey? Tetapi ingat teman, sebelum anda memotong cabang ini, ingat ya teman, perhatikan ke manakah arah cabang yang baru anda programkan untuk tumbuh nanti, okey? Sekiranya anda ingin cabang anda tumbuh menghadap ke arah kanan seperti ini, okey, anda tinggalkan daun yang seperti ini teman ya. Yang ini terdapat daun kan? Tinggalkan daun yang sebelah kanan ini. Nanti insyaAllah cabang baru akan tumbuh mengikut daun ini. Jadi kita potong yang ini. Okey, bismillah. Okey, bismillah. Tentu. Okey. Dan untuk yang sebelah kiri, sekiranya kita ingin programkan masa depannya nanti, akan datangnya akan tumbuh cabang ke sebelah kiri, kita potong yang ini. Okey, kita biarkan daun yang ini ya, yang sebelah kiri ini tumbuh, biarkan. Kita potong. Okey, kita ambil yang ini. Okey, kita potong, bismillah. Okey, macam tu. Selesai. Tugas kita dalam proses pemangkasan. Jadi yang ni kita potong dulu. Yang lain-lain ni kita potong ya. Yang kita tidak perlukan, kita potong. Tak apa. Sebab kita ingin menjadikan pokok ini nanti di masa akan datangnya akan menjadi sebuah bonsai. Ingat teman-teman, asas kepada sebuah bonsai adalah berbentuk segitiga ataupun bentuk piramid. Ataupun bentuk payung ataupun bentuk gunung. Itu adalah gaya ataupun gerak dasar ataupun gerak asas yang perlu ada kepada sebuah pokok yang kita ingin jadikan sebuah bahan bonsai nanti. Okey. Itu adalah perkara asas yang perlu anda ketahui sebelum anda melakukan pemangkasan. Okey, itu yang asasnya. Jadi tadi teman-teman, ini adalah cara ya teman, cara-cara yang boleh anda lakukan apabila anda memiliki cabang yang anda tanam daripada stek pokok bergembil, daripada cabang teman-teman yang tumbuh cabang ataupun rantingnya yang memanjang atau memanjang seperti tadi. Jadi kita potong saja cabang-cabang yang memanjang itu tadi, yang menjulur itu tadi ya, seperti ini. Apa yang penting ingat ke manakah kita akan programkan cabang yang baru ataupun ranting yang baru akan tumbuh nanti. Jadi kita tinggalkan seperti ini nanti ya. Okey, macam tu. Ini contohnya teman. Okey. Jadi kita tinggalkan yang ke sebelah kiri. Nampak? Nanti insya-Allah ke depannya
cabang ini akan, ataupun ranting ini akan tumbuh ke sini. Okey, dan yang ini pula, yang ini teman-teman, yang sebelah kanan ya, yang ini, insyaAllah dia akan tumbuh ke arah kanan. Jadi, insyaAllah akan datang teman, stek daripada cabang pokok bougainville kita ni, kita akan memiliki cabang yang rimbun dan ranting yang rimbun. Dan apabila cabang dan ranting dan rimbun ya teman, sudah pasti nanti stek daripada cabang pokok bougainville kita ni akan memiliki bunga yang juga akan rimbun. Kerana kuncinya ataupun rahsianya adalah teman ya, apabila stek daripada pokok bougainville anda ini mempunyai cabang dan ranting yang rimbun dan daun yang rimbun ya teman-teman, sudah pasti nanti insyaAllah ia akan memiliki bunga juga yang rimbun yang banyak kerana terdapat banyaknya cabang ataupun ranting-ranting yang tumbuh baru. Jadi itu ialah yang perlu kita lakukan apabila kita memiliki stek yang kita tanam daripada cabang pokok bougainville yang memiliki cabang yang menjulur ataupun memanjang. Okey, itu yang pertama kita perlu lakukan. Okey, langkah kedua ataupun perkara yang kedua yang kita perlu lakukan ialah teman-teman ya, kita hendaklah memastikan pokok bougainville ini, selepas kita lakukan pemangkasan teman-teman ya, kita nak lakukan pemupukan ataupun pembajaan. Okey, untuk saiz yang seperti ini kecil saja teman ya. Ini adalah cup kecil saja ni teman. Okey, jadi kita gunakan sedikit pupuk. Okey, ataupun baja. Okey, untuk pembajaan ini teman-teman, anda perlu pandai memilih baja ataupun pupuk yang anda ingin gunakan. Okey, jangan gunakan baja yang tidak sesuai teman. Sekiranya anda menggunakan baja yang tidak sesuai teman, ini juga boleh menyebabkan stek daripada pokok bougainville anda ini teman mungkin agak lambat proses penyuburannya ya, kesuburannya mungkin agak lambat. Jadi di sini anda perlu menggunakan baja ataupun pupuk yang sesuai, okey, untuk anda membajanya. Okey, itu adalah perkara penting teman ya, apabila anda melakukan pemangkasan dan untuk menyuburkan stek daripada cabang pokok bougainville anda yang anda lakukan pemangkasan tadi ya, ataupun anda lakukan pemotongan cabang-cabang yang menjulur tadi. Okey, ingat teman ya, pastikan anda menggunakan pupuk yang betul ataupun baja yang betul. Okey. Saya mencadangkan kepada anda ya teman, sekiranya anda ingin memupuk ataupun membaja pokok bougainville, stek anda tanam cabang daripada cabang teman. Sorry. Saya cadangkan anda untuk menggunakan baja NPK Mutiara Biru teman. Itu adalah merupakan salah satu jenis baja yang sangat sesuai teman untuk kita menjadikan bahan ataupun baja untuk kita membaja stek bougainville yang kita tanam itu tadi ya. Okey, teman-teman tinggal ya, pastikan anda menggunakan baja yang sesuai seperti ini teman. Okey, ini adalah baja NPK 1616 yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai pupuk ataupun baja bagi membantu kesuburan selepas kita melakukan pemangkasan ataupun kita memotong ranting stek daripada cabang pokok bougainville kita tadi. Okey, kita gunakan sedikit saja untuk cup yang sebesar ini teman. Anda cukup gunakan sedikit saja, ambil 2-3 biji saja boleh cukup sudah teman ya, tidak perlu banyak ya. Okey. Okey, seperti ini saja, cukup sudah. Okey, sudah cukup ya. Okey, kita boleh letak saja dalam ni. Pastikan jangan letak terlalu dekat pangkal ya teman, letak tepi tu. Okey, macam tu saja cukup. Macam tu saja. Nampak? Dah cukup. Letak macam tu tak apa. Okey. Okey, macam tu teman. Dah. Okey. Okey, itu adalah langkah yang kedua ya, ataupun perkara yang kedua perlu anda lakukan ya teman-teman ya, untuk membantu kesuburan dan mempercepatkan tumbuhnya tunas-tunas baru ataupun ranting-ranting ataupun pucuk-pucuk baru daripada stek cabang pokok bougainville anda yang anda telah lakukan pemangkasan itu tadi. Okey. Perkara yang ketiga yang anda perlu lakukan setelah anda melakukan pemangkasan tadi ya teman, lepas tu anda melakukan pembajaan. Perkara yang ketiga yang anda lakukan adalah anda hendaklah meletakkan teman, letakkan stek daripada cabang pokok bougainville yang anda telah selesai lakukan pemangkasan atau pemotongan, pemperuningan cabang yang menjulur tadi ini di tempat yang lapang yang terkena sinaran matahari full ya, dari pagi hingga ke petang. Okey. Itu adalah perkara yang ketiga. Kenapa teman-teman ini adalah perlu? Kerana semua jenis benda yang hidup memerlukan sinaran matahari untuk
membantu proses fotosintesis, iaitu dalam proses kesuburannya. Jadi pokok bougainville juga merupakan salah satu jenis tumbuhan ya yang hidup. Jadi ia sangat memerlukan sinaran matahari untuk membantu proses kesuburnya. Itu adalah perkara yang tiga. Jadi anda hendaklah meletakkan stek daripada cabang pokok bougainville yang anda lakukan pemangkasan tadi ya, ataupun cantas tadi, diletak di tempat yang lapang yang menerima sinaran cahaya matahari secukupnya 100%, paling kurang pun 85% dari pagi hingga ke sore ataupun petang. Okey. Perkara yang keempat ya teman-teman yang perlu anda lakukan ialah pastikan anda melakukan penyiraman ya. Lakukan penyiraman yang betul. Okey, bagaimanakah yang dikatakan penyiraman yang betul, teman? Penyiraman yang betul adalah lakukan penyiraman sekali sehari. Okey, sekali sehari. Jangan terlalu banyak. Jangan melakukan penyiraman setiap-tiap hari dan jangan melakukan penyiraman setiap masa. Jadi lakukan sekali sehari untuk penyiraman. Okey, sekiranya anda menyiram pada waktu pagi saja. Sekiranya menyiram pada waktu petang atau sore, waktu sore saja. Itu adalah antara penyiraman ataupun cara menyiram yang betul yang perlu anda lakukan. Okey. Kemudian teman, perkara yang kelima ialah, okey, ingat satu lagi berkaitan penyiraman ini teman-teman ya. Sekiranya pada musim hujan anda tidak digalakkan untuk melakukan penyiraman. Sepatutnya apabila musim hujan, apa yang anda perlu lakukan ialah sebaiknya ialah anda alih ya, oleh kerana pot anda kecil sebenarnya, anda alih pindahkan stek daripada cabang pokok bougainville ini ke tempat yang lindung, tidak terkena hujan. Tetapi ingat, masih lagi terkena sinaran matahari kerana pokok bougainville yang kita lakukan pemangkasan ini tadi masih dan amat memerlukan sinaran daripada matahari untuk membantu proses kesuburan semula, tunas-tunas baru. Okey, itu yang keempat tadi. Okey, sekarang yang kelima teman ya. Perkara yang kelima ialah teman, anda hendaklah memastikan stek daripada cabang pokok bougainville yang anda tanam ini tidak diganggu oleh haiwan-haiwan peliharaan anda, terutamanya haiwan seperti ayam dan juga kucing. Ini adalah dua jenis haiwan yang memang popular terdapat di tempat kediaman kita. Jadi ini adalah, kenapa ini penting teman? Ini adalah untuk mengelakkan stek cabang pokok bougainville ini yang akan rosak ataupun patah ataupun mati ya oleh gangguan haiwan-haiwan ini tadi. Jadi anda hendaklah sentiasa memastikan stek cabang pokok bougainville anda ini bebas daripada gangguan haiwan-haiwan peliharaan anda tadi. Okey, baiklah teman, itu adalah beberapa perkara yang anda perlu lakukan apabila anda mendapati pokok yang anda tanam dari stek cabang pokok bougainville anda yang mempunyai cabang yang tumbuh menjulur ataupun memanjang seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi. Okey, anda cuma melakukan pemangkasan atau mencantas cabang yang tumbuh menjulur atau memanjang tadi. Okey, kemudian ikuti langkah-langkah yang seperti saya katakan kepada anda sebentar tadi. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, iaitu apakah yang kita perlu lakukan apabila kita memiliki stek cabang pokok bougainville yang kita tanam mempunyai cabang yang tumbuh memanjang ataupun menjulur. Baik, semoga bermanfaat teman-teman ya. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasi, like, share dan komen supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Okey, baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe, like, share dan komen teman-teman ya, kerana itu semua adalah gampang, gratis dan mudah. Anda tidak perlu membayar 1 sen pun. Jadi, untuk mendapat pahala, kita kongsikan ilmu yang manfaat, insya-Allah juga kita akan mendapat manfaatnya. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat ya teman. Daripada saya Nazir Abdullah. InsyaAllah kita jumpa lagi di perkongsian saya akan datang. Salam satu bis, salam bonjai. Assalamualaikum. Bye-bye.